kita akan buat revision. Kita akan buat revision untuk topik pembezaan ni keseluruhannya. Sebab kita dah habis dah belajar, topik ni sangat panjang. Kita review balik lah, kok ada benda yang terlupa. So pembezaan ni datang daripada mana? Sebab pembezaan ni adalah bidang kalkulus. Bidang kalkulus yang dicipta oleh dua orang, iaitu Newton dengan Leibniz. So Newton kita tahulah dia ni buat hukum-hukum fizik, manakala Leibniz ni memang ahli matematik lah. So apa kaitan pembezaan ni dengan fizik? Sebab Newton dia punya idea dia tu lagi nampak realistik, nampak ada makna lah pembezaan ni, manakala dari segi matematik tak berapa sangat lah, dia abstrak sikit. Maka kita tengok dari segi pandangan Newton. So Newton dia waktu nak buat hukum gerakan Newton kan, pertama, kedua dan ketiga, yang terutamanya yang kedua tu lah, dia perlu mengkaji gerakan, graf gerakan. So graf gerakan yang kita belajar waktu fizik tu semua dalam bentuk garis lurus yang simple-simple. Contohlah ni graf gerakan sesaran melawan masa kan. So kalau kita nak cari hala laju, kita boleh cari melalui kecerunan. Kecerunan. So kecerunan untuk garis lurus kita dah belajar waktu form 2. Lepas kita juga dah buat banyak latihan dalam form 3. Lepas tu sekarang ni form 4 pun kita belajar dalam koordinat geometri. Semua garis-garis lurus macam mana nak cari kecerunan dia. Maka dalam fizik pun kita dah belajar waktu form 4. Senang sahaja, kita memerlukan dua titik pada satu garis, maka kita boleh cari kecerunan, iaitu y2 tolak y1, x2 tolak x1. So kecerunan ni adalah melambangkan perwakilan perubahan y bahagi perubahan x, perubahan sesaran bahagi perubahan masa, iaitu hala laju lah. Hala laju bermaksud kadar perubahan sesaran. Okey, so yang tu adalah masalah yang mudah kita boleh cari sebab kita ada dua titik, sebab garis dia garis lurus. Okey, masalah Newton sekarang ni, graf sesaran dia adalah bentuk melengkung. Okey, ada ke bentuk melengkung graf sesaran? Ada, untuk gerakan jatuh bebas. Gerakan jatuh bebas. Bila gerakan jatuh bebas, percikan seragam, iaitu 9.81 meter per s-2 kan. Yang ni ada percikan graviti. Maka hala laju dia meningkatlah bila ada percikan kan, hala laju meningkat. Bila hala laju meningkat, sesaran pun meningkat juga. Meningkat secara melengkung macam ni lah. Dia meningkat secara melengkung macam ni. So macam mana masalah kita nak cari hala laju kalau kita ada graf melengkung macam ni? So contohlah kita nak cari hala laju dekat titik A ni. Apa beza dia dengan hala laju dekat titik B? Sebab hala laju dekat satu titik berbeza. Tak semesti, tak sama macam graf yang garis lurus, iaitu di titik A sini dengan titik B dekat sini sama. Titik C sini dengan titik D sini sama kan. Tapi A dengan C tak sama lah. Yang ni senang sebab kita boleh nampak dia dalam satu garis lurus yang sama. Tetapi untuk A dan B ni dia merupakan dalam satu lengkung, maka kecerunan dia tak sama. Maka apa yang kita boleh buat? Kita boleh lukis tangent. Kita boleh lukis tangent. Bila lukis tangent ni, kita nampak kecerunan dekat titik A adalah sama dengan kecerunan tangent. Maka kita boleh cari kecerunan tangent, sebab tangent ni adalah garis lurus kan. So kita boleh masukkan dalam formula ni. Tapi masalahnya tangent ni dia bersentuhan pada satu titik sahaja. Nak guna formula kecerunan ni, dia kena ada dua titik. Maksudnya kita kena cari lagi satu titik di tempat yang lain pada garis tangent itu. So susahlah kita nak cari titik yang lagi satu tu, sebab kita hanya tahu secara detailnya pada titik A ni saja kan. Maka apa yang kita buat, kita memperkenalkan konsep had ataupun limit. Had ataupun limit lah dalam bahasa Inggeris kan. So apa benda had ni? So kalau kita tengok dalam graf yang dalam buku teks ni, contoh fungsi yang diberi adalah x kuasa 2 tambah 3x bahagi x kan. So kalau nak cari nilai pada x sama dengan kosong,
kan. Bila nak cari nilai X sama dengan kosong, bila kita masukkan nilai X kosong dalam kalkulator, kita akan dapat MAC error. Apa maksudnya? Okey, make sense tak dapat MAC error? Ya, sebab kita dalam matematik kita tak boleh bahagi sesuatu nombor dengan kosong. So kalau kita masuk kosong sini jadi kosong bahagi kosong, yang ni kita panggil bentuk tak tentu. Okey, lepas tu kalau apa-apa pun, kalau atas ni bukan kosong sekalipun, contohnya 2 lah kan, kalau kita masuk dapat 2, yang bawah dapat kosong, masih lagi tak boleh cari sebab 2 bahagi kosong, apa-apa saja nombor yang bahagi kosong kita tidak boleh cari nilai dia dalam matematik. So apa idea Newton ketika itu? Newton kata apa? Kita tak perlu pun nak masuk kosong, kita hanya perlu masuk nilai yang hampir dengan kosong, iaitu kita boleh try masuk negatif 0.1 kalau kita ambil nilai yang hampir daripada kosong sebelah kiri, ataupun kita boleh masuk nilai 0.1 iaitu nilai yang hampir dengan kosong sebelah kanan. So kita buat dua-dua belah, tengok kan, kita hampirkan nilai negatif kita ni kepada kosong dan kita hampirkan nilai 0.1 ni kepada kosong, dua-dua belah, dan kita dapati fx kita ni menghampiri nilai 3. Okey, so apa yang kita cakap dekat sini? Had apabila x menghampiri kosong, x kuasa 2 tambah 3x per x, dia akan menghampiri nilai 3. Okey, yang tu adalah konsep had. Okey, konsep had yang Newton ni dia kita katakan brute force lah, dia cuba jaya kan, konsep cuba jaya. Tapi konsep had yang diperkenalkan oleh Leibniz, dia lebih sistematik, lebih nampak macam matematik sikit. So nak tentukan nilai had fx melalui kaedah Leibniz, kita mula-mula kita kena gantikanlah nilai x tu yang kita nak tu, contoh kat sini x sama kosong, masuk dulu dalam fungsi tu. Bila kita masuk, kita dapat kosong per kosong, maka yang tu kita panggil bentuk tak tentu. Kalau kita tak dapat kosong per kosong, yang itu kita panggil bentuk tentu lah kan. Kita dah tentu dah jawapan dia apa benda kan. Maka nilai had dia tu adalah nilai yang kita masuk tu lah. Okay, contoh kalau kita masuk dalam fungsi ni kita dapat negatif 2, maka nilai had dia adalah negatif 2. Tak perlu buat apa-apa teknik yang tak perlu buat benda lain lagi, cuma masukkan nilai dan terus dapat jawapan. Tetapi kes yang kita selalu jumpa adalah bentuk tak tentu, iaitu bila kita masuk saja nilai x tu, kita akan dapat kosong per kosong, maka bentuk tak tentu, kita tak tahu apa akan jadi dekat kosong per kosong ni. Maka Leibniz kata apa? Dia ada dua cara lah. Yang pertama kita boleh faktorkan, yang kedua kita boleh merasionalkan. Okey, merasionalkan ni hanya khusus untuk search saja, yang melibatkan search. Okey, so yang kebanyakannya melalui pemfaktoran lah kan. Okey, so yang tu adalah kaedah yang digunakan oleh Leibniz. Dan dalam matematik kita akan guna yang Leibniz punya lah, takkan kita nak guna yang Newton punya, sebab Newton punya walaupun nampak simple, nampak macam boleh buat, tapi dia mengambil masa sebab dia adalah teknik cuba jaya. Baik kita buat guna kaedah Leibniz, lebih sistematik, cuma dia punya kaedah dia sedikit susah sebab dia melibatkan pemfaktoran dan merasionalkan. Okey, so dekat sini apa yang Newton buat? Newton kata masalah kita tadi tangent satu titik saja kan. Okey, so apa kata kalau kita pilih lagi satu titik B tu dan sambungkan titik A dengan B tu. Okey, bila kita sambungkan titik A dengan titik B ni, kita akan dapat satu lagi garis yang namanya garis secant. Okey, garis secant ni sudah semestinya tidak sama dengan garis tangent ni, sebab garis secant ni dia melencong ke kiri sikit kan, tangent ni melencong ke kanan sikit. Tetapi Newton kata apa? Kita boleh approximate, anggarkan garis biru ni supaya dia boleh dapat jadi garis tangent melalui had lah. Idea had dia tu maksudnya dia Newton buat titik B yang kita pilih seterusnya tu, kita boleh rapat lagi. Kita rapat lagi titik B tu, rapat sampailah serapat-rapatnya dengan A, iaitu konsep had lah. Had kata kita tak perlu pun masuk nilai A tu, kita hanya ambil nilai yang berhampiran dengan A, maka kita akan dapati
garis secant tu dia akan berubah menjadi tangent bila kita cari height dia lah kan. So dekat sini konsep dia dekat sini lah. Dalam rajah di sebelah ni kecerunan PQ kita tu ialah Y2, Y1, X2 tolak X1. Yang ni boleh carilah sebab kita just pilih satu lagi titik supaya kita memudahkan jalan kerja kita kan. Nak cari kecerunan mesti kena dua titik. Apakah yang terjadi pada garis PQ jika Q mendekati P? Bila Q mendekati P, X2 kita ni mendekati X1. So, adakah kecerunan PQ mendekati kecerunan tangent? Ya. So, kat sinilah yang Newton buat. Bila Newton buat dekat sini, kita nampak kecerunan dia 6.1 jadi 6.01, rapat sampailah dapat 6.001. So kalau kita buat lagi banyak titik perpilihan, kita akan dapati kecerunan dia akan menghampiri nilai 6 lah. So dekat sinilah dia punya gambaran dia kan. So Q jadi Q1, Q2, Q3 sampailah dia menghampiri tangent berkecerunan 6. Okey, so dekat situlah kaedah yang digunakan oleh Newton. Dia membuat kaedah cuba jaya. Dia buat serapat-rapatnya. Sampailah dia berpuas hati. Sampailah dia dapat sesuatu kesimpulan. Okey, iaitu kecerunan di tangent adalah 6. So yang ni nama dia kaedah pembezaan dengan prinsip pertama. Prinsip pertama, jika y sama dengan fx, maka dy dx sama dengan height delta x menghampiri kosong. Delta y delta x, dengan delta y ialah perubahan kecil dalam y dan delta x ialah perubahan kecil dalam x. So macam mana boleh dapat formula tu? Dia datang daripada graf ni lah. Okey, tadi kita kata kita nak cari kecerunan di titik D, kecerunan tangent di titik D lah maksudnya. Maka kita pilih satu titik C yang hampir dengan B. Maka maksudnya hampir tu kita tambah je lah X tu dengan satu perubahan kecil, iaitu lebih kurang 0.0001. Macam ni lah kan. 3.1. Yang ni maksudnya kita tambah 0.1 daripada 3 kan. Kalau yang ni 0.001 ni kita tambah lagi kecil daripada yang atas. So kalau lagi kecil lagi better lah, lagi bagus. Maka kita punya kecerunan kita tu M sama dengan Y tambah delta y, mestilah tolak dengan y kan, y2 tolak y1 bahagi x tambah delta x, x2 tolak x1. Maka kita nampak y dengan negatif y, x dengan negatif x cancel. So kita punya kecerunan sekarang ni jadi delta y delta x. Tu dapat delta y delta x tu. Tetapi delta y delta x ni belum cukup bagus. Kita nak delta x kita ni menghampiri kosong. Maksudnya tak ada perbezaan langsung. Kalau boleh nak 3, tapi tak boleh 3 kan, sebab yang tu tak dibenarkan dalam matematik. Maka kita boleh cari nilai height, iaitu hampir dengan nilai 3 lah kalau kat sini kan. Maksudnya hampir dengan kosong. So kecerunan adalah height delta x kita tu hampir kosong bagi delta y delta x. So yang ni adalah nilai kecerunan tangent. Nilai kecerunan tangent. So dalam matematik kita malas lah nak tulis benda ni sangat panjang kan. Kita nak eja height lagi lah, nak tulis delta x menghampiri kosong, lepas tu nak tulis delta y delta x. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh gantikan semua simbol ni jadi dy dx. Maksudnya dy dx tu maksudnya height. Height delta y delta x. Lagi mudah. So yang ni nama dia terbitan pertama. Terbitan pertama. So guna kaedah ni adalah prinsip pertama. Okey. Seterusnya kita dapati bila kita duk buat latihan banyak-banyak menggunakan prinsip pertama ni, kita nampak pattern. So lebih baik kita guna yang rumus yang melalui kita berdasarkan pattern-pattern yang kita dapat tu lah, daripada kita duk buat prinsip pertama dia lambat dan dia renyah sikit. So kita ada rumus sebenarnya. Rumus pembezaan kita, jika y sama dengan a x kuasa n, maka dy dx dia adalah n tu kita buat main depan jadi a darab n. Lepas tu kuasa dia kita kena tolak 1. Okey. Lepas tu kita dapati juga tak semestinya kita punya pembezaan kita ni sentiasa simple macam tu kan. Dia ada juga kadang-kadang tu 2x tambah 1 kuasa 3. So macam mana pula nak buat? So yang ni kita guna kaedah pertua rantai lah, di mana kuasa 3 ni kita buat main depan jadi 3. Lepas tu salin balik yang dalam, tolak 1 jadi kuasa 2.
Dan jangan lupa kita kena bezakan yang di dalam, iaitu 2x ni dia akan jadi 2. So 3 darab 2 dapatlah 6. 2x tambah 1 kuasa 2. So yang ni kita namakan petua rantai, sebab ada sesuatu fungsi, lepas tu di luarnya pun ada lagi satu fungsi. So fungsi yang pertama adalah 2x tambah 1, di luarnya adalah fungsi kuasa 3. Okey, lepas tu kita ada juga dua lagi petua, petua hasil darab dengan petua hasil bahagi. Petua hasil darab adalah untuk dua fungsi yang dia didarabkan lah. So fungsi U didarabkan fungsi V. Petua hasil bahagi adalah untuk fungsi yang dibahagikan, iaitu fungsi U dibahagikan dengan fungsi V. Boleh guna juga. Ini semua adalah untuk memudahkan cara kita mencari pembezaan. So kita akan cakap tentang aplikasi. Aplikasi, bila kita dah belajar tentang rumus pembezaan ni, kita kena cari kegunaan dia lah. Sebab kita buat belajar kalau kita tak tahu nak guna dia macam mana kan. So aplikasi dia yang paling obvious sekali mestilah tangent dan normal. Sebab tangent lah, konsep tangent tu lah yang Newton reka pembezaan dan konsep tangent tu, sebab dia nak cari kecerunan. Tangent tu kecerunan lengkung, maka kecerunan lengkung bersamaan dengan kecerunan tangent. Maka dekat situ adalah aplikasi direct pembezaan. So apabila kita nampak saja perkataan tangent dan normal dalam soalan, dalam kepala kita kena fikir dy dx terbitan pertama. Sebab terbitan pertama bermaksud fungsi kecerunan, dia belum lagi kecerunan. Nak cari kecerunan kita kena gantikan nilai x tu lah, baru dapat nilai nombor kan. Tapi kalau dia tak digantikan, kita panggil dia fungsi kecerunan. Okey, so kat sini kecerunan tangent pada titik x, iaitu kita boleh juga panggil f prime a. Kecerunan negatif. Okey, kecerunan negatif bila kita nampak tangent dia tu ke kiri kan, nampak macam ke kiri, maka dy dx dia negatif lah, dy dx dia kurang daripada kosong. Okey, bila dia rata macam ni, kita tahu kecerunan dia kosong, maka dy dx pun kosong. Kalau dia ke kanan, condong ke kanan, dia adalah positif, dy dx lebih daripada kosong. Okey, aplikasi yang paling penting adalah bila dy dx ni sama dengan kosong lah kan. So yang tu adalah datang daripada titik pegun, yang dinamakan titik pegun. So apa benda titik pegun ni? Titik pegun ni adalah salah satu daripada titik pusingan. Titik pusingan. Okey, so sebelum kita masuk titik pusingan ni, saya nak cerita sikit tentang tangent dengan normal tadi ni. Tak habis lagi sebenarnya, kita dah belajar. Okey, tangent tadi guna dy dx, masukkan nilai pada titik yang bersentuhan dengan tangent tu lah. Masukkan nilai A contohnya, dapatlah nilai tangent kita tu, nilai kecerunan tangent. So nak cari persamaan dia, kita boleh guna formula mt x tolak x 1. So mt ni adalah f prime a, contohlah. Okey, normal pula kita boleh guna kecerunan tangent tadi, cuma kita pecahankan dia dan negatifkan dia. Kalau dia dah sedia ada pecahan, maksudnya kita buanglah pecahan tu, tambah saja negatif. Kalau dia dah sedia ada negatif, maksudnya kita buanglah negatif itu. So kita punya persamaan kita untuk persamaan normal adalah x tolak x 1 ataupun sama dengan 1 per f prime a. X tolak x 1 negatif y tolak y 1. Okey, yang tu adalah untuk tangent dan normal, aplikasi yang paling mudah. So dekat sini saya nak cerita tentang titik pusingan balik lah. Saya tulis kat tempat lain lah pula. So titik pusingan, aplikasi yang sangat penting dalam kejuruteraan dan matematik sendiri. So titik pusingan ada dua, iaitu titik pegut dengan titik lengkok balas. Titik lengkok balas. Titik pegut stationary point, titik lengkok balas inflection point, titik pusingan turning point. Okey, titik pegun maksudnya titik di mana graf dia, kecerunan graf dia tu seolah-olah dia berhenti seketika kalau kita follow lah. Contohnya kalau graf yang ni kan, kecerunan sifar ni, mula-mula kalau kita ada bola dekat sini, bola tu dia jatuh kan, dia jatuh, lepas tu
tiba-tiba dekat titik pegun tu dia berhenti seketika, lepas tu dia naik semula. Maksudnya titik tu kita panggil titik pegun lah. Titik di mana sesuatu zarah kalaulah ada benda tu melalui lengkung tu, dia akan seolah-olah seperti berhenti seketika. Maka itu kita nama dia titik pegun, stationary point. Titik pegun ni ada dua lah, satu yang minimum, satu yang maksimum. So ni nama dia titik minimum, yang satu lagi adalah titik maksimum. Dua-dua ni titik di mana kita akan nampak kalau kita ada bola tu akan berhenti seketika. Okey, titik lengkok balas pula dia adalah bentuk dia macam ni. So dekat sini kita tahu kecerunan dia kosong kan. Lepas tu kat sini kalau ada bola tu naik. Lepas tu dia landai, dia bergerak, dia tak berhenti lah, dia bergerak. Lepas tu dia akan bergerak lagi, dia akan naik balik. So dekat sini tak ada lah, kita tak panggil lah ni titik pegun kan, sebab bola tu masih lagi bergerak. Dia tak berhenti seketika, dia masih lagi bergerak. Cuma yang ni pattern dia naik, yang ni pattern dia turun kan. So yang ni pula turun, berhenti, naik. Yang ni pula naik, berhenti, turun. Lain lah, dia punya mekanisme tu lain. Tapi masih lagi semua ni adalah melibatkan dy dx sama dengan kosong. Yang ni pun kena ingat dalam kepala otak kita lah. Bila kita nampak saja keyword titik pusingan, titik pegun, titik lengkok balas, titik minimum, titik maksimum, kita kena cari dy dx, tapi dy dx tu kita kena samakan kosong. Dia tak macam tadi. Yang tadi tu kita cari dy dx sahaja. Untuk tangent dan normal tadi kan, cari dy dx, lepas tu kita masukkan nilai x yang berpatutan lah. Tetapi kat sini kita tak boleh masukkan nilai x yang berpatutan, kita kena cari nilai x tu apabila semua sekali sama dengan kosong. Okey, dan tu adalah titik pegun. Okey, so dekat situ kita nak tengok aplikasi pembezaan peringkat kedua, iaitu d2y dx2. Dia datang daripada d dx, dy dx. Dia datang daripada sini. Maksudnya kita bezakan lagi sekali dy dx kita. So yang ni dia mengukur kecekungan ataupun dalam bahasa Inggeris concavity. Maksudnya kecekungan kita tu dia ada dua lah, positif dengan negatif ataupun kosong. Tapi yang kita paling kita akan guna adalah positif atau negatif lah. Kalau kecekungan kita tu positif, maksudnya dia senyum. Graf dia senyum, maksudnya titik pegun kita itu adalah titik minimum. Okey, kalau kita punya kecekungan kita tu negatif, maka dia masam. Maka titik pegun kita tu nama dia maksimum, titik maksimum. Okey. Kalau d2y dx tu kita tu sama dengan kosong, maka yang ni adalah kita tak tahulah dia minimum ke maksimum, tapi selalunya dia menunjukkan titik lengkok balas di mana tiada kecekungan kan. Titik lengkok balas lah. Dia boleh jadi macam tu, tapi tak semestinya. Tapi selalunya lah, selalunya dia menunjukkan titik lengkok balas. Okey, so dekat sini memanglah kita kena cari dy dx sama dengan kosong untuk cari titik pegun atau titik pusingan ataupun titik lengkok balas. Tetapi dy dx sama dengan kosong ni tak menunjukkan benda tu minimum ke, benda tu maksimum ke. Maka nak tentukan dia minimum ke maksimum ke ada dua cara. Kita boleh lakarkan tangent di sebelahnya. Contoh kat sini tadi saya cakap, kalau kita masukkan nilai sebelah dia dapat negatif, maka dan kita masuk nilai sebelah lagi satu dapat positif, maka kita tahu yang tu adalah titik minimum. Sama dengan yang bawah ni, kalau kita masuk nilai sebelah kiri kita dapat dy dx kita tu positif, dan sebelah kanan dy dx kita tu negatif, kita tahu dia titik maksimum. Kaedah ni kaedah cuba jaya lah. So dia agak ambil masa lama. Kaedah yang lagi mudah kita guna d2y dx tu sahajalah. Kalau dia positif dia senyum, bila dia senyum dia minimum. Kalau dia negatif dia masam, bila dia masam kita tahu dia maksimum. Kita kena masukkan nilai x pada titik pegun tu lah untuk tentukan dia positif atau negatif. Okey, so aplikasi yang seterusnya, kadar perubahan yang terhubung. Okey, sebelum kadar perubahan yang terhubung ni saya nak cerita lagi kegunaan titik pegun
ataupun minimum dengan maksimum tu, titik minimum dengan titik maksimum untuk mencari nilai maksimum dan minimum bagi masalah harian. Masalah harian kita yang terlibat adalah masalah luas, masalah isi padu, masalah panjang, masalah kos, masalah kos, duit dan pelbagai lagi lah. So semua itu kita boleh mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum menggunakan teknik pembezaan. Kita kena cari suatu fungsi. Fungsi itu selalunya formula yang kita kena reka sendiri berdasarkan formula luas ke, formula isi padu ke, ataupun kadang-kadang soalan dah bagi dah formula tu kan. Kita hanya perlu cari nilai maksimum, nilai minimum melalui pembezaan. Keyword dia masih sama, dy dx sama dengan kosong, cuma y dengan x kita ni kita kena ubah ikut kesesuaian soalan. Kadang-kadang y ni boleh jadi v untuk isi padu, ataupun a untuk luas, x ni kadang-kadang boleh jadi j untuk j jari, ataupun L untuk panjang. Tak kisahlah, ikut saja soalan bagi simbol macam mana kita guna simbol itu sahaja. Tapi konsep dia masih lagi seolah-olah dy dx sama dengan kosong. Dan kita boleh tentu sahkan dia minimum atau maksimum menggunakan kaedah pembezaan peringkat kedua. Okey, yang tu masalah harian ni sedikit sukar sebab susah kita nak mencari fungsi tu yang kita nak bezakan tu kan. Tak apa, kita akan buat latihan lagi lah. Okey, aplikasi yang seterusnya adalah kadar perubahan yang terhubung. Bila ada perkataan kadar tu maksudnya per masa. So kita punya dy dx kita bukan dy dx tapi sebaliknya dy dt. Tetapi kita masih lagi guna dy dx lah sebab kita cari dy dx tu banyak kali dalam latihan, maka kita kena guna dy dx. Dan ada lagi satu dx dt. Maksudnya dy ni dia terhubung dengan dx. Tapi kadar diorang ni macam mana kita nak tahu hubungan dia? Menggunakan petua rantai. So dy dt sama dengan dy dekat atas, dt dekat bawah. Maka hubungan yang kedua ni namakan kuantiti yang terhubung tu lah dx. Okay, so kita kena buat petua rantai setiap kali kita jumpa perkataan kadar perubahan, iaitu keyword dia petua rantai. Dan petua rantai tu mesti ada dt. Okay. Aplikasi yang terakhir adalah perubahan kecil ataupun penghampiran. Yang ni pun menggunakan dy dx. Keyword dia adalah delta y delta x sama dengan dy dx. Datang daripada mana? Daripada kita punya fungsi kecurunan tadi ni. Kan, kecurunan kita tadi delta y delta x, tapi ni belum cukup bagus. Kita kena cari had delta x sama dengan kosong, baru dah dia sama dengan dy dx kan. Tetapi kita tak perlu pun cari had ni kalau kita nak buat penghampiran. Maksudnya approximate, kita nak anggarkan saja, tak semestinya nilai tu kena tepat. So kita boleh katakan delta y delta x ni lebih kurang dy dx. Sebab tu formula dia macam tu lah. Delta y delta x lebih kurang dy dx sama ataupun approximately dy dx. Selalunya soalan suruh cari perubahan kecil y. So ada perkataan perubahan kecil ataupun penghampiran, yang inilah dia punya keyword dia dalam kepala kita. So suruh cari perubahan kecil delta y, kita bawa lah delta x kita ni ke dy dx dengan darab. So delta x dengan delta y ni nak cari macam mana? Delta y ni kita boleh cari guna formula ni. Delta x ni adalah x yang baru tolak dengan x yang lama. Dy dx cari macam biasalah. Kadang-kadang dia melibatkan masalah harian. Sedikit sukar, sama macam kadar perubahan tadi ni, dia terutamanya akan melibatkan masalah harian lah. Bila saya kata masalah harian tu bermaksud luas, isi padu dan sebagainya tu lah. Okey, penghampiran adalah formula dia yang ini. Guna yang ni saja, y tambah delta y. Y ni guna x yang lama, delta y ni guna formula yang kita cari ke atas. Lepas tu kita tambah saja. Okey, itu saja untuk revision kali ini.